Begini ya, jin dan setan bila masuk ke tubuh kita, dia akan duduk di tempat-tempat bahagian tubuh kita yang tertentu. Bila kita tahu di mana dia duduk, kita pukul tempat dia duduk itu. Dia akan berasa sakit. Rasa sakit yang mereka tanggung itu sampai ke satu peringkat macam nak mati. Ketika itulah jin dan setan itu akan segera keluar. Bila dah keluar, maka orang tersebut bebaslah daripada pengaruh jin dan setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bercakap mengenai kaedah rawatan istitabah. Saya tengok tadi ada buku istitabah. Kaedah ini, sejarah kaedah ini dibangunkan bermula daripada sedang meja bulat yang diadakan oleh pihak MAIS ya, bagian Arikop, mulai pada tahun 2011. Berikutan dengan itu, maka jawatan kuasa untuk membangunkan modul istitabah ini dibentuk, dan sedang demi sedang dibuat. Agak saya berpuluh kali ya, mulai tahun 2011 sampailah 2015, sehingga akhirnya pada awal tahun 2016 dapatlah, berjayalah diterbitkan modul istitabah. Tujuan asasnya ialah untuk digunakan bagi memulihkan masalah akidah yang dihadapi oleh orang-orang yang telah murtad atau nak murtad, termasuklah juga masalah akidah dan syariah orang-orang Islam yang menghadapi kecelaruan akidah. Jadi termasuklah juga untuk digunakan pemulihan penagih dan berbagai penyakit kejiwaan. Itulah sejarahnya. Modul istitabah ini adalah merupakan satu-satunya modul rawatan Islam yang dibangunkan oleh pihak yang berkuasa agama. Di seluruh Malaysia hanya terdapat ini saja. Karena itu jabatan-jabatan agama lain di seluruh Malaysia ada yang berminat untuk menggunakan modul ini bagi menghadapi masalah-masalah yang saya telah sebutkan tadi di negeri masing-masing. Setakat yang saya ingat, negeri Sarawak, negeri Sabah telah pun memanggil
pihak MAIS ini untuk menjelaskan kepentingan dan kedudukan modul istitabah ini, dan mereka berminat. Tapi setakat ini sejauh yang saya tahu, modul istitabah ini memang digunakan di Selangor sejak tahun 2006 lagi sampailah sekarang. Di dalam modul istitabah ini ada 4 bahagian. 4 bahagian itu sebutlah 4 bahagian kaedah rawatan. Bahagian yang pertama dimulai dengan bahagian konseling. Bahagian konseling ini termasuklah penelitian punca-punca masalah yang dihadapi oleh seseorang pesakit. Bahagian kedua ialah rawatan tradisional Islam. Inilah menggunakan kaedah yang saya telah bangunkan, yaitu dengan menggunakan kombinasi beberapa kaedah. Pertama, bacaan-bacaan ruqyah, doa ayat Quran, dikombinasikan dengan pukulan, tepukan, picitan, mandian, terutamanya mandi air batu ya. Bahan-bahan untuk disapukan juga digunakan, yaitu air cuka, limau nipis dan garam. Jadi pada pagi ini saya nak terangkanlah bahagian rawatan Islam ini. Bagian yang ketiga ialah pengisian ilmu ya. Pengisian ilmu seperti yang kita maklum, ilmu fiqhnya, ilmu tauhidnya dan sebagainya. Dan bagian yang keempat ialah bagian bantuan pada pesakit-pesakit seperti keuangan untuk mencarikan pekerjaan, kalau perlu rumah dibantu untuk cari rumah dan sebagainya. Jadi seterusnya saya nak terangkan bahagian rawatan Islam. Kalau kita tengok Al-Quran dan juga hadisnya, manusia yang mula-mula sakit ialah Adam dan Hawa. Semasa kedua-duanya di surga lagi sudah sakit. Sakitnya itu disebabkan oleh syaitan, oleh iblisnya. Dan penyakit yang menyerang kedua-duanya ialah penyakit jiwa, mental orang kita kata sekarang. Disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa waswasa lahuma syaitanu an yudi'a lahuma ma uri'a anhuma an sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka iblis melakukan was-was terhadap kedua-duanya Adam dan Hawa.
Ini penyakit was-was ni penyakit jiwa lah. Yang mana pada masa sekarang disebut dengan macam-macam istilah. Tapi asalnya itu was-was. Dan penyakit was-was ni puncanya syaitan. Iblis ini berkata, wahai Adam dan Hawa, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam dan Hawa, Tuhan kamu Allah melarang kamu daripada makan buah khuldi ini disebabkan dua sebab. Sebab yang pertama, kalau engkau makan, taraf engkau manusia akan dinaikkan oleh Allah menjadi malaikat. Aku dulu jin saja. Oleh kerana aku makan buah khuldi ini, taraf aku dinaikkan oleh Allah kepada malaikat. Sebab itu aku duduk di langit ni sama-sama malaikat. Yang kedua, sebab kedua, kalau kau makan, kau akan kekal dalam surga. Aku kekal dalam surga ni pun kerana makan buah ni. Oleh kerana Adam dan Hawa dilihat oleh Iblis macam kurang percaya, maka Iblis bersumpah. Aku sesudah dia bersumpah, Iblis kata, aku ni cuma sebagai kawan nasihat saja. Terpulanglah pada engkau nak makan ke tidak. Kalau engkau makan, kau dapat dua perkara yang hebat. Manusia, taraf manusia menjadi malaikat, hebat kan. Yang kedua, engkau kekal. Kalau tak, engkau akan dikeluarkan oleh Allah daripada surga ni. Jadi akhirnya, bagaimana yang kita tahu, kedua-duanya makan. Bila dah makan, penyakit was-was tadi meningkat dah. Jadi murkai Allah. Sudah macam-macam penyakit. Yang akhirnya kita tahu Adam dan Hawa diberi hidayat oleh Allah untuk bertaubat. Fatalaqqa Adam rabbahu bikalimatin fataba alaihi innahu at-tawwabur rahim. Adam diberi hidayat oleh Allah untuk berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bila Adam dan Hawa baca doa ni, maka kedua-duanya diampunkan oleh Allah. Tetapi kerana kesalahan itu, tetap Adam dan Hawa, Iblis diturunkan ke bumi. Qala habitu ba'dukum li ba'din adubun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Wahai Iblis, wahai Hawa, wahai Adam, kau keluarlah daripada surga ni ke dunia. Kamu ketika di dunia, ba'dukum li ba'din adubun, sentiasa menjadi musuh antara satu sama lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Wa Iblis, Adam dan Hawa, di dunia itu kamu ada tempat tinggal, mustaqarrun, wa mata'un, dan ada kehidupan hinggalah hari kiamat. Ini maklumat asas yang sangat penting. Pertama sekali, syaitan, Iblis, anak cucunya, musuh kita sampai hari kiamat. Tapi jarang kita temui manusia yang menyedari syaitan dan Iblis itu, geng-geng yang jahat itu musuh mereka. Aduh, asal apa?
Seluruh manusia tak nampak iblis, tak nampak syaitan, tak nampak jin. Sedangkan mereka nampak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dan anak cucunya itu nampak kamu, sedangkan kamu tak nampak mereka. Kalau kita nampak jin dan syaitan ni, kita akan dapati yang pertama apa? Lebih ramai daripada kita. Kalau kita ni macam ni dalam surah ni, katalah ada 40 orang. Jin dan syaitan ni dalam keluar mungkin beribu. Yang ini yang kita tak tahu. Selain daripada itu, syaitan dan iblis ni dia boleh masuk ke tubuh kita dan kita tak rasa. Setengah ulama kata jin dan syaitan ni masuk ke tubuh kita sangat rahsia, sangat halus. Kalau kita bernafas keluar masuk pun tak rasa. Maka jin dan syaitan keluar masuk ke tubuh kita ni lebih rahsia daripada itu, lebih halus. Kita sendiri sejak kita hidupkan Allah di dunia ni, saya sendiri dah tak rasa jin dan syaitan ni keluar masuk tubuh saya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya syaitan-syaitan itu berjalan-jalan, berlari-lari di dalam pembuluh darah anak Adam. Inna syaitana yajri majra dammi bani Adam. Jin, syaitan ini masuk ke tubuh manusia sejak di surga lagi. Tengah ulama menceritakan bila tubuh Adam sudah siap dijadikan oleh Allah, belum dimasukkan lagi oleh Allah apa itu ruh. Dalam Quran disebut fa iza sawaituhu, apabila aku telah sempurnakan tubuh Adam, macam patung masa itu kan. Bentuk Adam tu dah ada, tubuhnya dah ada, tapi roh belum ada lagi. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi, maka barulah aku tiupkan roh yang aku jadikan ke dalamnya. Jadi ada masa, ada ruang masa bila Adam dah dijadikan oleh Allah, tubuhnya dah siap diletakkan di surga. Sebelum Allah masukkan ke dalam tubuh Adam itu roh yang Allah ciptakan, maka ketika itu setengah ulama menceritakan iblis biasa saja berlegar-legar masuk ikut rongga-rongga tubuh Adam. Masa itu Adam belum bernyawa. Masuk ke hidung, keluar sana, keluar sini. Biasa. Jadi sebab itulah bila Adam dah dihidupkan oleh Allah, dimasukkan ke dalamnya roh, Adam dah hidup. Iblis ini dah tak ada masalah untuk masuk ke tubuh Adam. Maknanya sampailah sekarang hidup anak-anak Adam sekitar ini, tidak ada masalah bagi syaitan, iblis, jin yang jahat untuk masuk ke tubuh kita. Tetapi apabila anak-anak Adam ini beriman, beramal soleh, ini yang jadi masalah. Bila beriman, beramal soleh,
ah, jin dan setan-setan itu menghadapi kesukaran untuk masuk ke tubuh kita. Tapi dalam Quran disebutkan orang yang ada manusia yang ada 3 syarat yang jin dan setan tidak boleh menguasai dan tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Jin dan setan ni tuan-tuan, kalau dia tidak boleh masuk ke tubuh kita, dia boleh kuasai kita dari jauh. Orang sebut apa? Remote control. Remote control ni dah lama ya. Siapa yang pakai? Jin dan syaitan yang jahat-jahat. Dia dari jauh tidak masuk ke tubuh kita, dia boleh kontrol pikiran kita, pandangan kita, perasaan kita. Kalau jin dan syaitan ni masuk ke dalam tubuh kita, itu lagi hebat. Kita kan dengar setengah-setengah bawang dia buat rawatan jarak jauh. Itu remote control. Bawang itu di Kedah, yang sakit kat sini. Tak apa, saya boleh rawat awak dari jauh. Bila dah dirawat malam tu, besok sembuh. Ini kerja iblis dan syaitan. Apa yang saya ceritakan ini jelas bahawa jin dan syaitan itu menjadi musuh kita yang sangat membahayakan kita. Bilangannya ramai, kita tak nampak dia, mereka nampak kita. Jadi banyak kelemahan. Tetapi apabila kita ada 3 perkara, kita akan jadi kuat. Jin dan syaitan ni akan takut. Apa 3 perkara ni? 3 perkara. Yang pertama, iman dan yakin. Yang pertama, iman dan yakin. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, hati hanya ada Allah. Disebut dalam Quran qalbun salim, qalbun salimun. Hati yang sejahtera artinya hati yang di dalamnya hanya Allah saja. Saya ulangi lagi sekali ya, bila seorang itu imannya meningkat pada yakin. Kedua, amal soleh, beramal soleh. Dan yang ketiganya, hatinya itu hanya ada Allah saja. Maksudnya hati yang ikhlas. Bila ada 3 ini, syaitan dan iblis, dia tak boleh. Dekat pun susah, dia nak buat remote control pun susah, nak masuk ke dalam tubuh pun susah. Pesakit-pesakit ya, pesakit yang disebabkan sihir, disebabkan dalam badannya ada jin karena dia beramal dengan amalan-amalan yang salah, seperti ilmu kebal, ilmu kuat, seri muka, ilmu pengerun dan sebagainya. Pesakit yang di dalam dirinya ada jin. Bila datang ke pusat rawatan saya, baru aja selekuk ke lorong itu, pesakit itu akan merasa apa? Nak buang air besar, nak buang air kecil, tak selesa. Bila sampai saya pusat rawatan saya, antara lain yang ditanya, ada tak bilik air? Kebanyakan macam tu Asal apa tu? Syaitan di dalam diri pesakit itu
rasa takut, macam nak terkencing, macam nak terberak. Kenapa? Mereka akan tahu nasib mereka nanti dirawat. Rawatan saya ini dengan menggunakan pukulan. Jadi seterusnya saya nak terangkan, di dalam perubatan barat, punca berbagai penyakit ada dua. Pertama, virus. Yang kedua, bakteria. Itu yang saya tahu daripada doktor yang saya tanya, daripada bacaan saya. Di dalam pandangan ulama Islam, sebab berbagai penyakit ialah syaitan dan jin. Syaitan itu ialah anak cucu iblis, dan juga jin-jin yang jahat-jahat. Apa dia? Punca penyakit dalam Islam, ikut pandangan ulama Islam, ialah syaitan dan jin-jin yang jahat-jahat. Lalu ada ulama yang menyesuaikan dua pandangan ini. Jin dan syaitan yang dianggap di dalam Islam sebagai punca berbagai penyakit, itulah juga yang dimaksudkan, yang disebutkan dalam perubatan moden, virus dan bakteria. Maknanya, punca berbagai penyakit yang dihadapi oleh manusia, sama ada pandangan Islam ataupun pandangan perubatan barat, perubatan moden sama. Tidak berbeza. Cuma sebutan saja lain. Syaitan dan jin, virus dan bakteria sama. Jadi kalau kita mau menjauhkan diri daripada punca penyakit ini, iaitu jin dan syaitan atau virus dan bakteria dalam perubatan moden, maka hendaklah kita teguhkan pertahanan diri zahir batin kita tadi, Yang pertama, beriman. Beriman itu sampai ke tingkat yakin. Sebenarnya kita bukan disuruh beriman saja, tapi diperintah supaya yakin. Iman itu dengan ilmu, pada akal. Bila kita belajar tauhid, kita kenal Allah, itu ada iman. Tapi untuk yakin itu, ilmu itu mesti Allah tingkatkan ke dalam hati kita. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pada satu peringkat dia sudah percaya bahawa Allah boleh menghidupkan orang-orang yang telah dimatikan. Dia sudah beriman. Tetapi iman Nabi Ibrahim itu hanya disebabkan beliau ada ilmu tentang kodrat iradah Allah. Tapi iman Nabi Ibrahim belum sampai ke tingkat yakin. Karena itulah Nabi Ibrahim minta ditingkatkan ilmunya, imannya ke tingkat yakin. Disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'innu qalbi. Ingatlah kamu ketika Ibrahim AS berdoa kepada Tuhannya Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku macam mana engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah bertanya kepada Ibrahim AS, wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku boleh menghidupkan orang yang mati? Nabi Ibrahim jawab, bala, ya Allah, aku dah beriman.
Tetapi kalau engkau tunjukkan bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati, maka dapatlah meningkatkan iman aku ke tingkat yakin, hatiku jadi tenteram. Akhirnya Allah tingkatkan ilmu dan iman Nabi Ibrahim AS ke tingkat yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Demikianlah kami ajarkan terus ke dalam hati, ke dalam roh Ibrahim AS tentang resik-resik kami di alam malakut, supaya Ibrahim AS menjadi seorang yang yakin. Jadi akhirnya iman Nabi Ibrahim meningkat yakin. Begitulah juga kita. Bila kita sudah beriman, kita yakin, ini ada syarat yang pertama. Lepas itu beramal soleh. Jangan buat jahat. Bila buat jahat itu amalan syaitan. Kemudian yang ketiga, hati itu salim. Hati yang salim itu ialah hati yang ikhlas. Kalau ada tiga perkara ini, barulah syaitan tidak boleh mendekati kita, tidak boleh menggoda kita, tidak boleh menjadikan kita sebagai mangsa. Sebab Iblis sudah sebut dalam Quran, orang yang batal ikhlas itu, syaitan Iblis ini tidak boleh menguasai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughawiyannahum ajmain ila ibadaka minhum mukhlasin. Iblis bersumpah. Bila Iblis kena kemurkaan Allah, dia bersumpah, Ya Allah, aku bersumpah, disebabkan Engkau telah menghukum aku sebagai makhlukmu yang derhaka, maka aku bersumpah, nascaya aku akan kelirukan semua anak-anak Adam ketika mereka hidup di dunia, dan nascaya aku akan sesatkan mereka semua, illa ibadaka mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari kalangan anak Adam yang berhati ikhlas. Manusia berhati ikhlas, beramal saleh, beriman sampai keyakinan. Inilah setan iblis, jin-jin yang jahat tidak boleh menipu mereka, tidak boleh menyelewengkan mereka, mereka selamat. Rasulullah ada bagi amalan kepada kita. Kalau kita amalkan, bukan saja setan, bukan saja iblis, apa saja makhluk di langit, di bumi yang mau menyerang kita, serangan itu tak akan berhasil. Serangan itu akan gagal. Rasulullah bersabda, ini hadis yang terkenal, ramai di kalangan kita ustaz-ustaz menggunakan hadis ini sebagai doa. Rasulullah bersabda, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah. Orang yang berserta dengan nama Allah, apa saja makhluk di langit dan di bumi tidak akan memberi mudarat. Maknanya, maksudnya, kalau kita berzikir menyebut Allah, 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 Allah berterusan, sehingga kita sampai ke tingkat dengan nama Allah. Bila kita duduk dalam hakikat Bismillah, sekiranya makhluk di langit, di bumi niat buruk nak menyerang kita, membinasakan kita, tidak akan dapat memudaratkan kita. Kita akan selamat. Jadi saya ulang lagi sekali, Rasulullah ajar kita, kalau kita mau kebal
mau kuat, apa saja makhluk ya, yang kita nampak atau yang tak nampak, musuh saja, apa saja musuh yang kita nampak, manusia atau binatang atau apa saja, dan musuh-musuh kita, jin dan syaitan, tidak boleh menyerang kita. Maka caranya ialah kita berzikir Allah, 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 Allah berterusan, sehingga kita zikir kita Allah, Allah itu sampai ke tingkat betul-betul kita sampai ke tingkat Bismillah. Jadi Rasulullah kata, kalau kita duduk dalam tingkat Bismillah, apa saja makhluk di langit dan di bumi tidak boleh memberi apa-apa mudarat terhadap diri kita. Selamat. Saya fikir kita boleh faham. Kita zikirlah Allah, 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 Allah. Zikir Allah, Allah, Allah ni ya, adalah merupakan amalan yang mula-mula diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajar kepada para sahabat di Mekah dan Madinah. Orang-orang Islam zaman Mekah, zaman Madinah, antara zikir mereka ialah sebut Allah, Allah, Allah. Sepanjang masa siang dan malam, Allah, 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 Allah. Di dalam Quran disebut Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Ya Muhammad, engkau jangan halau sahabat-sahabatmu, orang-orang mukmin yang sentiasa bersama engkau yang Muhammad, atas desakan pemimpin Quraisy. Engkau abaikan saja yang Muhammad desakan pemimpin Quraisy itu. Pemimpin Quraisy mahukan Nabi supaya jauhkan diri daripada orang-orang Islam. Ya. Tapi Allah turunkan ayat ini, jangan ikut kata pemimpin Quraisy itu yang Muhammad. Engkau teruslah bersama sahabat-sahabatmu, karena mereka itu sepanjang siang dan malam sentiasa menyeru, menyebut, mengingat nama Tuhan mereka, Allah, 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 Allah. Yang mereka mau Allah. Jadi kalau sahabat Nabi di zaman Mekah itu sentiasa Allah, Allah, Allah sepanjang hari, siang dan malam, terus menerus bertahun. Tentulah sahabat-sahabat ini betul-betul diletakkan oleh Allah dalam tingkat Bismillah. Sebab itulah mereka jadi kuat. Jin dan syaitan nak datang nak menggoda, nak menyesatkan, tak berjaya. Jadi kita buatlah macam tu. Sahabat ni bila dia pindah ke Madinah pun terus beramal Allah, Allah, Allah. Ayat 28 surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sama maknanya. Jadi kalau kita ingin tahu kenapa sahabat Nabi ini zahir dan batin jadi kuat, jadi hebat, jawabannya ialah kerana mereka sentiasa berzikir, menyebut Allah, Allah, Allah. Yad'una rabbahu bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sebut Allah, 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 yang mereka mau Allah dan keridhaannya. Orang zaman sekarang, akhir zaman ini, nak sebut Allah, Allah pun takut. Takut sesat lah, takut itulah, takut gila lah. Kalau di kampung saya, orang ramai takut berzikir Allah, Allah, takut apa? Gila isim. Tuan-tuan tentu dah tahu apa tu gila isim.
Dia bercakap sendiri, jalan pun mondar-mandir. Waktu makan pun tak makan, pakaian pun tak terurus. Ya. Orang bagi makan, makanlah. Yang tak bagi, dia tak makanlah. Kadang tidur di masjid. Kadang jatuh sakit tepi jalan. Orang pungut bawa balik. Gila Islam. Kalau di kampung saya, orang gila Islam ni kerana berzikir Allah, Allah. Sebenarnya bukan. Gila Islam ini orang yang dirasuk oleh jin dan syaitan. Takkanlah zikir Allah, Allah boleh jadi sakit. Patutnya yang sakit jadi sehat. Kemudian seterusnya ini masuk rahsia. Jin dan syaitan ini yang kita tak boleh nampak mereka ni nampak kita. Bila masuk ke tubuh kita, kita boleh tahu. Kita boleh tahu. Dan pasti tahu. Caranya macam mana? Senang saja. Ambil 2 batang kayu kecil, cepit jari kaki. Ada contohnya? Ada? Boleh, itu kayu penjepit tu. Ini macam kayu biasa. Ini chopstick yang dipotong. Jadi kalau dalam kocik kita ada ni, syaitan pun tahu. Ini manusia ini bukan sebarang. Dia masukkan macam mana? Masukkan dekat kerah jari kita. Lepas tu kita cepitlah dengan 2 macam tu ya. Cepit macam ni. Pelan-pelan saja. Kalau setan jin ada dalam tubuh kita, sakit sangat. Sakitnya macam mana? Macam ada kejutan elektrik. Siapa yang pernah buka kereta, pegang bateri itu, kadang-kadang bateri itu kejutan elektrik kena ke tangan kita. Macam itulah. Ini paling mudah ya. Nampaknya macam ni je. Kita tak takut tapi syaitan iblis takut. Saya nak ajar satu je cukuplah ya. Nak tambah lagi satu. Katalah dah sakit tadi ya. Baringkan orang itu, kita cengkap dengan 2 tangan perut. Bawah perut, bawah pusat. Tengah perut, bersentangan pusat. Atas perut, atas pusat. Cengkam dengan 2 tangan. Kalau ada syaitan dan iblis, dia akan rasa sakit atau rasa keras. Itu menandakan ada syaitan. Jadi adanya syaitan jin dalam tubuh kita, kita boleh tahu dengan cara mudah. Ini cara inilah cepitan. Apa-apa kayu boleh. Kalau tak ada kayu, ada pensel kayu pun boleh. Wayar macam ni pun boleh. Ada straw yang keras tu pun boleh. Straw minum. Dalam kereta saya itu ada straw yang keras, warna hitam besar macam ni. Boleh. Apa saja. Kalau tidak ada apa-apa pun, kalau kita kuat picit macam ni pun tak apa. Ya? Macam ni. 2 jari ni kuat-kuat. Itu pun dah boleh cukup. Tapi buat sendiri dia tak aci ya. Sebab kalau kita macam saya buat sendiri, kalau sakit saya pelankan. Kalau gitu minta kawan sebelah.
Seterusnya, bila jin dan setan ni berada dalam diri kita, kita jangan takut. Kenapa? Bila jin dan setan berada dalam diri kita, jin dan setan ini berada dalam keadaan paling lemah. Kenapa? Karena mereka mendedahkan diri mereka dengan berbagai bahaya. Picit pun sakit. Ya? Contohnya, ada seorang ibu muda umur 30-an, pertengahan 30-an. Dia datang rumah saya. Dia kata, Ustaz, sudah setahun genap. Saya tak peduli suami saya, anak saya 3 orang. Yang saya mau, cerai saya. Ini tadi saya pergi pejabat agama, minta cerai pun tak boleh ceraikan saya. Kata pejabat agama, perceraian ini di tangan suami. Jadi, saya pun bercakap, kenapa puan ni pelik? Orang ada suami sayang, ada anak sayang. Tapi dah setahun, awak dah lupa semua. Ni saya nak cerita macam mana bila syaitan jin itu sudah berada dalam badan kita, mereka sebenarnya mendedahkan kelemahan mereka. Mereka berada dalam keadaan lemah. Jadi saya pun minta izin, boleh tak saya pegang bahu sebelah kanan, sebelah kiri. Dia kata boleh. Bila saya pegang ni urat besar. Ini pun saya salah tu Dia pegang urat besar tu. Pecet kuat sikit. Ibu ni tak sedar. Terus bercakap. Yang bercakap ni jin. Yang digunakan untuk sihir ibu ni. Saya tanya jin ni, awak ni siapa? Dia ngakulah sampai Z. Perempuan tu ngaku nama dia. Saya tanya kenapa? Biar dia mati. Kalau dia mati, kalau makcik ni mati, dia boleh kahwin dengan suami. Ya. Cara apa dia buat, semua dia cerita. Lalu saya kata, awak nak keluar ke? Nak aku pukul? Ya, aku nak keluar. Kalau tak keluar, aku pukul. Engkau boleh mati, engkau boleh patah-patah. Dia kata apa? Takut, aku nak keluar. Jangan bohong. Kalau Ustaz lepaskan, saya keluar. Saya lepaskan tangan. Ibu muda ni pun sedar. Bila sedar apa yang berlaku? Ustaz, saya sayang suami saya. Saya nampak anak saya, suami saya. Setahun dia tak nampak suami, tak nampak anak. Hanya syaitan. Jadi apa yang saya ceritakan ni, syaitan dan iblis masuk dalam kita, kita jangan takut. Misalnya kita berjumpa di mana-mana, di sini ke mana, seorang histeria, jangan takut. Pasal apa? Ketika itu jin dan setan itu berada dalam keadaan paling lemah. Kalau kita pukul macam tu, dia sakit. Tadi cepit kan, sakit. Pegang sini pun sakit, semua sakit. Ini satu rahsia besar. Tapi biasanya, bila seorang itu terasuk histeria, semua takut. Kalau di sekolah, bukan saja murid-murid lari, guru-guru pun lari. Semua takut. Ini satu rahsia, jangan takut. Jin dan setan dalam diri manusia, kalau kita takut, dia tahu. Dia suka. Bodohnya manusia. Antara bahasa yang mereka guna apa? Bodohnya manusia. Kami yang takut, dia pula takut. Ini dalam Quran ada cerita, dalam surah Jin. Dalam surah Jin itu ada dinyatakan, jin-jin itu takut kepada kita. Tetapi terbalik, manusia takut kepada jin. Sekumpulan manusia berjalan-jalan. Sampai satu tempat dah nak malam. Jadi pakar-pakar kita tidur sinilah. Ada di antara rombongan itu yang tahu, tempat ni tempat jin lah. Tempat ni banyak jin ni. Tak apalah, kita minta
jin-jin sini lindungi kita. Jadi kumpulan manusia itu minta perlindungan daripada jin, jangan dikacau. Itulah cerita dalam surah jin. Jadi jin-jin itu suka. Bodohnya manusia, kita takut pada mereka, ini pula mereka takut pada kita. Bodoh. Ini cerita betul dengan Quran tak? Katalah di sini ada jin. Di surau ni ke, di mana ke, di tanda ke. Jin-jin ni takut pada kita. Tapi apa yang berlaku? Kita takut pada jin. Nak masuk bilik air pun takut. Minta teman. Ada tak? Terutamanya kalau dah pukul 3 malam. Gelap pula. Jangan begitu ya. Jin dan syaitan ni takut kepada kita. Kalau kita berhati takut kepada jin dan syaitan, itulah mereka suka. Seterusnya ya, saya nak ceritakan bagaimana jin dan syaitan ini mempengaruhi kita. Ya. Apa saja aspek kehidupan kita, jin dan syaitan boleh gunakan untuk menawan kita, mempengaruhi kita. Saya nak cerita rukuk. Saya nak cerita rukuk. Ini kena pengalaman betul. Seorang budak sekolah menengah tingkatan 5. Budak ini nakalnya luar biasa. Apa kenakalan dia? Dia kalau berkawan mesti dia lempang kawan. Orang kawan tak jadi baik-baik, dia tidak. Kalau berkawan mesti dilempang. Dan lempangan ini tak disangka-sangka oleh kawan. Lempangan itu pula kuat sampai pingsan. Akhirnya pelajar ini dah berapa kali asyik lempang kawan, pingsan. Dicutikan beberapa ketika tak boleh sekolah. Lepas itu dah habis hukuman dicutikan ni, sekolah balik, lempang balik, dipindahkan sekolah dengan harapan supaya kelaziman dia melempang kawan ni berakhir. Dipindahkan sekolah pun tak masih lempang. Yang keduanya, dia suka merokok, tak peduli undang-undang. Akhirnya keluarganya bawa kepada seorang murid saya yang menggunakan kaedah istitabah ni. Dia cepitlah kaki, memang ada dalam badan dia. Bila dipegang sini, bahu kiri oleh murid saya itu, pelajar ini tak sedar, lalu dapat dialog dengan jin yang di dalam badan. Engkau ni siapa? Engkau ni ke yang suka lempang? Yalah, akulah. Macam mana awak suruh dia ni lempang orang? Mula-mula aku jadikan dia marah. Lepas marah aku suruh dia lempang. Dia akan lempang orang lah. Habis kalau dia tak mau aku lempang dia nanti. Maknanya jin tu ogut. Kalau dia tak mau lempang kawan tu, nanti dia akan sakitkan. Kemudian murid saya tanya, dia ini dah jadi murid, dia pula ketagih rukuk. Macam mana ni? Rukuk tu pun kerja aku. Raja ni ketagih rukuk. Pun syaitan itu jin mengaku, itu pun aku. Macam mana engkau pengaruhi dia dengan rukuk? Mula-mula aku bayangkan, dia ingat rukuk lah. Mula-mula
terbayang rokok, ingat rokok. Kadang-kadang dia macam tak mau bayangkan lagi rokok tu. Bila dah terbayang, mulut dia dah rasa. Aku bagi rasa mulut itu begini. Aku akhirnya tingkatkan mulutnya itu dah rasa satu macam. Aku tingkatkan lagi sehingga dia kalau tak sampai ke tingkat, kalau tak rokok aku tak boleh ni, aku jatuh ni, aku. Jadi akhirnya dijadikan dah dalam mulutnya itu masam lah, itulah, inilah. Akhirnya dia ambil rokok. Bila berokok hilang. Jadi merokok dia ni ketagih rokok pun aku. Murid saya tanya lagi. Habis kalau dia rokok, asapnya berkepul-kepul tu. Ada apa asap tu? Oh, itu. Asap rokok berkepul-kepul ni, jin-jin banyak berebut-rebut badan. Dalam perubatan moden, orang mengisap rokok kurang bahaya. Tapi yang terhidur asap rokok itu lebih bahaya. Sebab asap yang berkumpul-kumpul tu banyak jin, bila tersedot, jin-jin itu masuk ke paru-paru. Jadi apa juga ketagihan pun itulah. Ada seorang kawan saya kat Universiti Malaya dulu. Ketagihan dia apa dia? Coca-Cola. Masa belajar tahun 1 tu dia biasa je minum biasa. Lama kelamaan dah 3 tahun kat universiti, dia dah mula jadi ketagih. Bila dia kerja jadi pegawai custom pun tambah ketagih. Ketagih kalau dia tak minum Coca-Cola, dia jadi lembik lah, jadi itulah, jadi inilah. Jadi akhirnya ketagih lah Coca-Cola. Satu hari dah ambil Coca-Cola ni dah lebih-lebih. Tak ada obat. Masa itu saya tak tahu obat lagi. Akhirnya dia matilah. Kena ketagihan dadah, ketagihan apa? Coca-Cola. Jadi apa yang saya maksudkan di sini, apa juga ketagihan itu sudah sampai ke peringkat syaitan, jin-jin jahat-jahat menguasainya. Termasuklah ketagihan tengok video game. Tengok handphone tak putus-putus, filem-filem ke apa-apa Itu adalah adanya syaitan dan iblis yang sudah mempengaruhi hidup zahir dan batinnya. Ketika game gila atau ketagih game ni, budak-budak ke, bukan saya budak orang tua ada, remaja ada, sampai doktor pun ada. Saya temui seorang doktor gila game, sampai dia tak peduli kerja, Gila game ni syaitannya di mana? Duduk dekat mata. Cara saya ubat macam mana? Saya sembuh mata orang yang ketagih game ini dengan apa? Dengan serbuk lada hitam yang sudah dibacakan, masuk mulut, campur air, sembuh. Memang pedih, lebih kurang setengah hingga 1 jam. Lepas tu kita suruh kejam-kejlik dalam air yang jernih. Akhirnya serbuk lada hitam dah hilang, insya-Allah. Jin syaitan itu keluar daripada mata, insya-Allah. Ketagih game, ketagih apa-apa ni hilang. Termasuklah orang yang susah tidur. Orang susah tidur ini disebabkan jin dan syaitan ada dalam mata. Caranya pun tu sembuh.
Tapi kadang-kadang semburan itu tidak cukup kuat. Perlu dilakukan dengan rawatan lain juga. Dikombinasikan. Saya mula-mula dapat ketagihan ini, dapat teori apa juga ketagihan adalah disebabkan jin dan syaitan, bermula dengan satu kes ketagih zina. Seorang isteri telefon saya, Ustaz, boleh tak tolong rawat, obatkan suami saya? Saya tanya balik, suami puan ni sakit apa? Dia jawab, Ustaz, suami saya ni gila zina. Saya pun terpanjat, saya kata astagfirullah. Apa maksud gila zina ni? Ketagih zina. Suami saya kata, kalau dia tak berzina, dia rasa tak boleh hidup. Kata saya, ni dah hebat ni, bawalah. Jadi akhirnya satu hari dibawalah suami. Saya pun pukullah yang tadi saya dah sebut. Bila saya periksa, memang ada dalam badan dia ada jin. Saya agak dekat punggung, saya pukul dekat punggung. Memang sakitnya mengelepah. Tapi jin itu keluar. Bila jin itu keluar daripada tubuh orang lelaki ini, dah tak sakit lagi dah. Saya cepit lagi, jari kaki dah tak sakit. Bermakna dah keluar. Tapi ketika saya mengobat tadi, ada seorang pemuda 23 tahun umur, dia berdiri di tepi pintu, tengok. Karena dia tertarik hati dengan tu. Rupanya syaitan yang keluar daripada badan orang ini masuk ke badan pemuda ini. Kakak pemuda ni ada dalam kereta. Pemuda ni masuk dalam kereta, dia peluk kakak dia. Sebutkan aku nak rogol kau. Kakak dicabut keluar, jumpa saya. Ustaz, kenapa adik saya begini-begini? Jadi saya tahulah. Syaitan yang keluar daripada tubuh penagih zina tadi masuk ke pemuda ni. Kita pun tangkap dia, kita pun pukul budak ni, keluar. Barulah sedar. Jadi disimpulkan, semua ketagihan itu didorong oleh jin dan syaitan yang ada dalam tubuh. Jadi selagi jin dan syaitan itu tidak dikeluarkan daripada tubuh badan, maka penyakit yang dihadapi tidak akan hilang, tak akan sembuh. Bila keluar saja barulah, macam budak-budak gila game tadi. Bila keluar saja, kita bagi, suruh tengok pun dia tak mau. Satu lagi manusia ni takut. Saya berpandu pada pengalaman saya dalam kehidupan kita orang lain. Di mana-mana saya dapati orang-orang kita ini, bila mereka dapat maklumat daripada pawang-pawang, dalam perut awak ini ada jin, awak dah terminum, awak dah tersantau, macam-macam lah. Bila dengar macam ini, apa yang berlaku pada orang itu sangat takut. Dalam perut susah nak hilang. Sebenarnya jin dan syaitan yang digunakan untuk apa juga sihir, dimasukkan dalam perut, ini paling senang untuk mengatasi. Dalam perut paling senang. Kenapa dalam perut paling senang? Kita tekan dia sakit, kita picit dia sakit. Kalau dalam perut kita
bagi minum dia air limau nipis dengan garam. Air limau nipis itu 3 biji yang besar, yang banyak air, campur garam 1 sudu besar, campur air sikit, air yang didoakan, sebatikan minum. Itu jin yang digunakan untuk sihir, menerusi makanan. Jin-jin itu akan mati, kalau tak mati pun segera dia keluar. Jadi saya fikir saya dah cakap banyak ada 1 jam lebih. Saya rasa cukup untuk penerangan yang asas. Jadi masing-masing kalau nak tanya boleh. Ada siapa nak bertanya? Kenapa perlu diketuk nak keluarkan jin dan setan ni? Cepet tadi kita nak tahu. Kalau macam ni, katalah dia ni, kita tak nampak ada jin dan setan dan tak tahu. Bila dia cepit, sakit, itu adalah tu. Untuk mengetahui ada ke tidak, itu cepit. Ketuk itu untuk keluarkan dia. Sebab bila jin dan setan ada tubuh kita, dia akan duduk di satu bahagian tubuh kita. Antara tempat-tempat atau bahagian badan kita yang dia suka mana? Bawah ketiak, kiri kanan, tempat busuk-busuk dekat punggung. Maknanya jin ataupun syaitan itu akan kalah hanya dengan ketuk. Akan kalah. Kalau kita cuba tengok kayu. Saya ada video yang ketuk kat ketiak. Ada tengok Tengok video ni. Ya, dengan pukulan ni jin dan setan tu bukan saja sakit ya, dia rasa macam nak mati. Begini ya, jin dan setan bila masuk ke tubuh kita, dia akan duduk di tempat-tempat bahagian tubuh kita yang tertentu. Bila kita tahu di mana dia duduk, kita pukul tempat dia duduk itu, dia akan berasa sakit. Rasa sakit yang mereka tanggung itu sampai ke satu peringkat macam nak mati. Ketika itulah jin dan setan itu akan segera keluar. Bila keluar, maka orang tersebut bebaslah daripada pengaruh jin dan setan. Macam tadi ketagih zina, saya dapati duduk dekat punggung. Jadi saya pukul kat punggung tu sampai jin itu merasa mati, dia keluar. Keluar, barulah sehat. Macam tu juga penyakit tekanan, stres. Tekanan yang tinggi, stres, yang memang sampai ke satu peringkat yang hebat itu pun disebabkan jin dan setan. Ada seorang ibu, dia sangat tertekan. Dia merasa hidupnya bertahun-tahun tertekan. Dunia ini dia rasa dah jadi gelap. Saya menggunakan 2 biji lada hitam yang besar. Saya tekan dekat celah ibu jari kaki sebelah kanan. Antara ibu jari kaki dengan jari yang dalam tu. Bila saya tekan, ibu ni kesakitan meraung. Terpaksa dipegang oleh 5-6 orang. Saya cepet lagi, saya gentil sekuat-kuatnya. Akhirnya iblis itu keluar. Ibu itu pun jadi lembik. Lepas itu dia sihat balik. Dia merasa dunia ini luas, dunia ini terang. Hilang dia punya sakit tekanan. Dia ucapkan terima kasih. Apa yang saya ceritakan ini memang bila kita pukul jin dan atau setan ada dalam tubuh kita, kesannya pada jin dan setan itu merasa sangat sakit.
Kadang-kadang jin dan setan ni tersebut, mati aku, aku nak keluar. Ha. Nah, kalau apa ni, kalau nak yakin lagi, duduklah dekat pusat rawatan saya dengan mak nenek saya. Cuba tengok sana 1 bulan. Hari-hari tengok, barulah percaya. Tetapi ada kalanya jin dan setan ni dipukul, dia tak boleh keluar. Dia sakit tapi tak boleh keluar. Kenapa? Karena ada simpulan sihir. Simpulan sihir ni makna luas. Ada contohnya, ada seorang pesakit perempuan. Dalam badannya ada jin. Murid saya dah pukul 1 jam, dia tak boleh keluar. Saya datang, kenapa awak tak boleh keluar? Dia sebut keris, cincin. Saya tanya suami dia, ada keris apa ni? Dia kata ada keris kecil 2 bilah. Cincin, cincin ini 2. Dia pun serahkan. Jadi keris kecil dengan cincin 2 pasang ni, saya pun bakar. Itu merupakan apa? Simpulan sihir. Bila dibakar, dengan sendirinya, jin dalam tubuh ibu ni keluar. Dia sedang. Jadi keris dan 2 cincin ini merupakan simpulan sihir. Bila dibakar, simpulan sihir itu murai, jin pun keluar. Kadang-kadang kita kena sihir, ada simpulan sihir, ditanam barang depan rumah, atau kadang-kadang dimasukkan dalam kereta kita. Selagi simpulan sihir itu tak dibuang, jin setan itu tak keluar. Walaupun kita pukul, walaupun baik, jin ini rasa sakit, dia tak boleh keluar. Contohnya, seorang doktor, dia sakit, isteri sakit, anak sakit. Selain daripada itu, dah berubat tak hilang-hilang. Selain daripada itu, ada sebuah kereta kepunyaan doktor ini, tak boleh nak dibawa, tak boleh nak dipandu. Kalau dipandu rasa macam tak boleh jalan, kalau berjalan rasa berat, kalau berjalan laju juga macam nak terhomban, nak accident. Akhirnya berubat dengan saya. Dalam masa yang cepat, bila dia cerita tentang kereta tu, saya pergi tengok kereta di rumah dia. Rupanya dalam dashboard tu ada satu bekas yang cantik. Dalam bekas ini ada bunga rampai. Saya ambil bekas ini, saya tanya doktor ni, ini bunga rampai ni dah lama ke? Dah lama Ustaz, dah hampir setahun. Siapa bagi kawan? Bila? Ada satu melajih perkahwinan. Boleh tak saya ambil, saya buang? Ya, dia kata boleh, saya ambil buang. Bila saya ambil buang, doktor ini, anak dia, isteri dia sihat. Kita itu boleh bantu semula. Jadi, bekas yang ada bunga rampai ini adalah simpulan sihir. Jadi kalau ada simpulan sihir, mesti simpulan sihir itu dibuang dulu. Dan simpulan sihir ini maknanya sangat luas. Barang-barang warisan daripada mak ayah kita, datuk nenek kita, ini pun biasanya ada simpulan sihir, terutamanya senjata keris, barang-barang perhiasan mak datuk nenek kita, ya. Barang-barang apa seperti tembaga, cipi-cipi tembaga, ya. Itu semua boleh menjadi simpulan sihir. Tapi orang ramai tak tahu. Sehingga kita beli barang-barang pakaian bandel, itu kita akan menanggung risiko ni tadi.
simpulan sihir. Ada seorang jemaah saya, anak dia nak masuk universiti. Kata si anak, nak minta tiket kalau musim sejuk senang. Jadi ibu bapaknya belikan tiket bandel kerana cantik, lagi pun murah. Bila dibawa balik ke rumah, seluruh rumah anu sakit, demam. Tiba-tiba ya, pergi doktor pun tak jalan obat-obat. Akhirnya ingatlah apa ni jaket bandel tu dibakar. Bila dibakar semua sembuh. Ini namanya simpulan sihir. Tapi di masa akhir-akhir ini simpulan sihir sudah meluas sampai ke benda-benda yang kita tak sangka. Pasal apa? Benda-benda ini merupakan Quran, kelambu Kaabah. Kan orang kita biasa pergi Makkah, umrah ke haji, bila balik itu suka beli apa? Cepisan kelambu Kaabah sebesar tapak tangan kita, sebesar 2 inci persegi. Walaupun harganya 1,000 pun dibayar. Kononnya ini kelambu Kaabah, boleh itu, boleh ini, boleh itu, boleh ini. Quran kecil. Saya dapati kelambu Kaabah Quran kecil yang dibeli di Mekah ni, bila bawa balik menjadi simpulan sihir. Orang itu sakit saja. Bila kelambu Kaabah ni kita bakar atau Quran kecil ini bakar, baru sembuh. Ya, ada seorang pegawai polis pangkat APC, ACE ke ACE. Dia pergi aman. Dia ada pangkat title Datuk. Dia sakit 2 tahun. Kalau hospital tu memang dah biasa. Akhirnya datang ke pusat datang saya. Kita rawat 3-4 kali, tak ada kurang. Akhirnya saya tanya, Datuk ada tak beli kelambu Kaabah masa haji? Ada. Ada kat rumah. Besar ke? 2 kaki persegi. Berapa harga? 12,000. Untuk apa Datuk? Orang kata untuk ini. Kalau Datuk tak sayang, bawa kemari, saya bakar saja, boleh tak? Boleh kalau ini sebab saya sakit. Betul. Dia bawa, kita bakar. Sembuh Datuk. Agak saya 2-3 bulan lepas pun ada seorang daripada bangin. Dia sakit, kalau tidur dia macam-macam bercakap, bersuara. Kadang-kadang dia tidur pun jalan dalam keadaan tidur, tak sedar. Dirawat dah banyak kali dekat persatuan saya, akhirnya terbongkarlah. Dia ada simpan kelambu Kaabah. Besarnya 3 kaki persegi, dia beli di Shah Alam Sektor 7. Saya tanya berapa harga? 48,000. Untuk apa? Dia kata untuk ini, untuk ini. Tapi ini awak jadi sakit, kita bakar sembuh. Ini simpulan sihir. Simpulan sihir. Jadi siapa-siapa ada simpan kelambu Kaabah ni, bakarlah. Atau Quran kecil. Orang bertanya pada saya, Datuk ni tanya, kenapa Ustaz kelambu Kaabah ni kan bagus? Kenapa jadi macam ni? Kata saya, kelambu Kaabah tu kalau Datuk beli, ketika kelambu Kaabah diturunkan tak apa. Ini bila dibawa balik oleh tuan punya ini, dijampi. Apa tujuan jampi? Supaya laku dengan mahal. Orang tidak tawar-tawar lagi. Bila dijampi, kelambu Kaabah yang elok itu, yang baik itu sudah jadi simpulan sihir. Barulah Datuk ni buat hati. Jadi itulah tadi jawapannya kenapa diketuk. Jadi siapa nanti nak cuba boleh. Ya. Cuba tengok kayunya nanti tengok. Tengok satu aja tu.
Kalau tidak ada, ketuklah, tak sakit. 1 hari pun boleh. Tapi kalau ada jin dalam badan orang tu, dia ketuk macam ni, sakit, tak tahan. Macam nak bunuh, rasa sakitnya. Ketukkan macam tu je, bukan belasah. Ada pesakit, aduh sakitnya, yang kuatlah. Kita cakap lah, pakcik, cuba tengok pakcik. Kalau kita pukul kucing macam ni, kucing pun tak lari. Pasal apa? Kucing rasa dia nak main-main dengan dia. Bukan sakit, tapi kalau ada, memang sakit. Sakit sangat. Nanti siapa boleh nak cuba bolehlah. Ada lagi nak bertanya? Ketukan ini asal daripada mana? Daripada Islam. Dalam Islam ini ada hukum sebat, hukum rotan. Budak 10 tahun tak mau semayang pun rotan. Ini daripada Islam. Cuma saya lebarkan. Lebarkan macam mana? Tentu ada hikmah-hikmah lain. Saya ni pukul ni untuk mendidik, mesti ada hikmah lain. Rupanya antara hikmahnya ialah kalau ada jin dan syaitan dalam tubuh, dia boleh keluar. Sebab itu Nabi gunakan apa? Pukulan serban Nabi itu dipintal, kemas-kemas, lalu dipukulkan dekat bahu, dekat belakang pesakit itu. Maka jin dalam tubuh pesakit itu akan keluar. Nabi akan sebut, ukhruju ya adu Allah, sampai pukulkan serban. Sayyidina Umar satu ketika dia melawat satu tempat, masa dia jadi khalifah, tiba-tiba dalam kumpulan orang ramai itu ada seorang terasuk syaitan. Sayyidina Umar minta tongkat, orang bagi tongkat, dia pukul kepada pesakit ini sampai berdarah-darah. Syaitan dalam kepala itu keluar, baru sedar. Kalau tak percaya, cubalah. Nanti kita tengok dari pengalaman, baru kita percaya bahawa jin dan syaitan yang ada di dalam tubuh badan seorang, bila dipukul pada tempat dia duduk, dia rasa sakit, bila keluar baru dah sembuh. Ya. Amalan ketukan dia tu ada ayat-ayat dia ke tak? Atau macam saya ni tak? Dia nak beritahu dia ke macam tu boleh main ketuk ke? Dia begini Kalau nak tanya saya apa bacaannya, saya gunakan bacaan-bacaan yang biasa kita baca dalam solat. Ya. Macam doa kunut. Saya guna doa ni, perubatan saya doa kunut. Bacalah dalam hati ketika pukul. Maknanya siapa-siapa pun boleh ketuk? Boleh, tapi nak belajar lah. Kena belajar. Tak boleh main ketuk ke? Tak boleh main pandai-pandai ketuk? Tak boleh? Boleh, tapi nanti jadi kekok. Ya. Selain daripada kekok, kita ngetuk orang berjin ni, risikonya apa? Jin itu serang kita. Jadi kalau kita belajar, katalah belajar dengan saya pusat rawatan Islam mana orang sana, belajar berlatih sana sebulan atau 2, dia ada kekuatan kekuatan iman kita ni kita tak sangka. Bila kita bercampur-campur ni, ada tak sesuatu kerohanian itu melimpah? Ada tak? Kamu percaya tak? Rasulullah dikelilingi sahabat, ya, Rasulullah di tengah-tengah, sahabat keliling bercakap-cakap. Ada tak syafaat Nabi itu melempar pada sahabat? Ada tak? Ada tak? Ada, itu wajib percaya. Sebab itu dalam solat pun kita dapat syafaat Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu engkau. Assalamualaikum. Salam kepadamu ya Nabi. Nabi itu macam depan kita. Itu kan supaya Allah limpahkan syafaat Nabi kepada kita. Jadi sahabat bersama Rasulullah
dapat semangat. Bila kita belajar apa-apa ilmu, ya, kalau yang betul lah, macam ilmu ketukan ni, maka terlemparlah keberkatan orang mengajar itu kepada yang belajar. Kalau yang ngajar itu ada syaitan, dapatlah syaitannya. Betul? Macam tu. Yang baik dapat baik, kalau yang ngajar itu buruk dapat buruk. Di dalam surah Fatihah kita diberitahu oleh Allah dua ayat yang akhir. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayatkan kami jalan agama yang lurus. Ketukan ni betul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan agamamu yang kau telah kurniakan kepada mereka yang betul. Jadi kita belajar yang betul dari orang betul. Ghairil maghdub, bukan daripada orang yang kau murkai dan orang yang sesat. Itu semua dah ada. Ya. Jadi tak ada masalah ya kalau nak belajar ni. Bacaannya bacaan ayat Quran biasa, ayat kursi. Ya. Tapi ada satu bacaan yang khas yang dikenali dengan manzil. Kalau buka tu Facebook ya, ada bacaan manzil ya. Cuba tengok dekat apa ni, YouTube ya. Ada dalam ni pun ada ya. Dalam tu tadi ada. Dalam tu ada. Itu baca sajalah. Kalau kita tak tahu apa-apa pun kita baca Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu boleh saja. Kita biasakan. Bila kita dah biasa, jadi kita ada kemantapan apa itu iman kita, yakin kita, kebolehan kita. Syaitan-syaitan ni dia tahu kita ni macam mana. Ya. Kalau kita hari itu tak semayang, kita merawat orang, syaitan dalam tu boleh tahu. Oh, dia ni tak semayang subuh ni, nak rawat aku. Dia tahu. Kalau kita ni lemah iman, kuat iman, dia tahu. Dia tahu ini perawat muda, ini perawat baru belajar rawatan ni. Tak apa, dia berani je. Dia boleh lawan. Tapi kalau orang yang lama, dia tahu. Oh ni tak boleh main ni. Sebab apa? Iblis tu kan dia kasyap. Iblis tu kasyap ni. Pawang-pawang yang hebat-hebat tu kan dia guna hantu raya. Hantu raya itu dalam Quran Ifrit ni. Gunakan Ifrit. Tapi kita guna doa-doa di Quran, doa Nabi, dan kita gunakan tauhid, memandang Allah, ya, minta pertolongan Allah lagi, itu lagi kuat ni. Ada lagi tanya? Jadi kesimpulannya nak belajar ni boleh. Datang saya ke menara. Bila-bila kalau ada ni dapat kayu ni pukul sendiri boleh. Tetapi nanti tak tahu bahayanya. Ada dua orang hamba Allah Dia satu dirawat di pusat rawatan Manara. Satu ketika dua orang hamba Allah ni ada idea. Kalau gitu aku dah nampak selalu aku nak pukul. Dia buka lah pusat rawatan di rumah dia. Kawan-kawan dia datang, dia pukul. Dalam masa 1-2 tahun, akhirnya jadi masalah. Datang jumpa saya. Itulah kata saya. Saya dah cakap awak nak belajar boleh. Jangan tiru-tiru. Kerana ada masalah-masalah yang berkaitan awak tak tahu. Ini dua orang betul. Satu dekat Taman Seri Andalas Kelang. Satu lagi dekat Taman Bidara. Dekat Kepung. Dua orang. Jadi kalau nak belajar, jangan tiru-tiru. Tiru-tiru tu kalau nak cuba-cuba tak apa. Jangan sampai buka
pusat rawatan ni nanti ada bahayanya susah. Siapa nak belajar boleh datang. Dialwalukan, tak ada bayaran pun. Kalau nak belajar perubatan beratus ribu, ini tak ada, free je. Asal datang, tengok sana. Kadang nak pegang ni pun ada caranya. Kalau mula-mula orang belajar, dia pukul macam tu. Sebenarnya macam tu. Jari saya. Sebab tu kena belajar. Ada lagi nak tanya? Kalau tak ada, kita tunjukkan nak siapa-siapa yang nak cuba rawat. Ada pasukan ni, murid-murid saya boleh. Tengok itu confirm lah tu ada. Dah. Tengok perut. Jangan kau tendang orang. Sakit ya? Sekarang awak duduk je. Kita nak ketuk tapak kaki, nak buang. Nanti. Oh, tak ada cek. Kuat ke? Kuat ke slow? Dah perlu dah. Tak ada kurang tak? Ada kurang kan? Ada kurang Tadi sakit. Ni? Tinggal lagi kan? Tak habis lagi tu. Ada kurang tak sakit? Tempat ketuk ni ada kurang tak? Ada kurang kan? Okey lah. Dia kalau ada kurang tu, maknanya ada perubahan yang baik lah. Tadi kuat ni. Okey Nampak tak? Dia dah kurang kan? Kuat lagi? Tak ada kan? Nampak tak? Saya kuat, dia tak sakit dah. Tadi sakit tu. Masih? Nanti datang Manara tau. InsyaAllah. Okey. Jom sini.